Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibir rahman wa sayyidil akwan al-hadir ma'a man salla alaihi fi kulli zaman wa makan wa ala alihi wa sahbihi wa tabihi bi ihsan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Muslimina muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah para jemaah sekalian, kita mulakan majlis kita dengan kita membaca Asmaul Husna. يا
منتقم يا عفو يا رؤوف يا أحد يا ملك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جميع يا غني يا مغني يا مانع يا ضار يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا بقي يا ورث يا رشيد يا صبور يا الله 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 يا الله. الله 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 حيا نذكر صفات الله حيا نعرف وحدانيته حيا نذكر صفات الله هيا نعرف وحدانيته الله وجود قيدا باقى مخالفته للحوادث قيامه بنفسه وحدانية قدرة إرادة علم حي سمع بصر كلام قادرا مريدا علما حيا سميعا بصيرا متكلما الله وجود قيدا باقى مخالفته للحوادث قيامه بنفسه وحدانية قدرة إرادة علم حي سمع بصر كلام قادرا مريدا علما حيا سميعا بصيرا متكلما حيا نذكر صفات الله حيا نعرف وحدانيته حيا نذكر صفات الله هيا نعرف وحدانيته الله وجود قيدا باقى مخالفته للحوادث قيامه بنفسه وحدانية قدرة إرادة علم حي سمع بصر كلام قادرا مريدا علما حيا سميعا بصيرا متكلما الله وجود قيدا باقى مخالفته للحوادث قيامه بنفسه وحدانية قدرة إرادة علم حي سمع بصر كلام قادرا مريدا علما حيا سميعا بصيرا متكلما. اللهم افتح علينا وعلى ذريتنا فتوح العارفين. اللهم إنا نسألك ونتوسل ونتوجه إليك بنبيك نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة. اللهم افتح علينا وعلى ذريتنا فتوح العارفين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا يا مفهم سليمان فهمنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلهنا أنت مقصودنا
ورضاك مطلوبنا أعطنا محبتك معرفتك اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه اللهم اجعل أعمالنا هذا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل أعمالنا للرياء والسمعة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT dengan limpah kurnia taufik dan hidayatnya yang telah pertemukan kita pada petang yang mulia ini, iaitu tanggal 10 hari bulan Syawal ya. Kita hari ini kita berhari raya pada hari Ahad. Jadi kita hari ini sudah masuk 8 dan 9 hari bulan Syawal. Dan demikian pula kita bersamaan dengan 1 hari bulan Jun tahun 2020. Ya tuan-tuan dan puan-puan semua, apa khabar? Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan umur dalam sihat walafiat, ditanamkan iman dan taqwa, dibukakan pintu ma'rifat, dipertemukan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mendapat barakah dan syafaat di yaumul qiyamah, dan dengan dimasukkan bersama-sama kita dengan ibu ayah kita, keluarga kita semua bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam syurga firdausnya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya para jemaah sekalian, alhamdulillah pada pelajaran kita hampir kita mengatakan berturut-turut pelajaran kita daripada tanggal 2 Syawal sampai semalam, kira-kira lebih kurang dalam 8 hari, kita telah bicarakan tentang akidah, iaitu perkara bersangkut paut dengan keimanan kita kepada Allah Ta'ala. Kita sebagai orang Islam, kita tahu rukun iman kita ada 6 perkara. Pertama, beriman pada Allah. Jadi beriman pada Allah, kita mengenali akan sekalian sifat-sifat yang wajib bagi Allah dan yang mustahil dan yang harus. Itu yang telah kita bahaskan panjang lebar sepanjang masa seminggu yang lepas. Dan pada hari ini pula kita akan masuk pula pada rukun iman yang kedua, iaitulah kita beriman pada sekalian Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul Allah. Jadi sebagaimana kita semua mengetahui, Allah SWT mengutuskan Nabi-Nabi dan Rasulnya kepada umat manusia untuk membuat mereka mengenal kepada Allah SWT. Maka sebagaimana kita orang beriman, orang Islam wajib beriman dan percaya akan sekalian Nabi-Nabi dan Rasul itu. Lebih kurang Nabi dan Rasul itu seluruhnya dalam 124,000. Ini adalah anggaran yang telah disebutkan oleh beberapa alim ulama dalam kitab-kitab mereka, walaupun sebahagian daripada alim ulama mengatakan Allahu alam, tapi begitulah dia, ramainya antara Nabi dan Rasul tu lebih kurang antara 124,000 para Nabi dan Rasul. Di antara 124,000 Nabi dan Rasul itu hanya sebagai 313 ialah Rasul. 313 ialah Rasul dan selebihnya semua adalah Nabi. Ada juga setengah kitab menyebutkan 315 Rasul, tetapi yang masyhur, yang jamhur atau majoriti ulama menyebutkan bahawa Rasul itu sebanyak 313. Jadi apakah bezanya antara Nabi dengan Rasul? Nabi ialah mereka yang mendapat wahyu daripada Allah Ta'ala, tapi tidak diperintahkan untuk mereka menyampaikan dakwah kepada umat manusia. Itu adalah merupakan Nabi yang mendapat wahyu dari Allah Ta'ala. Jadi mereka untuk beriman dan beribadat diri mereka dan keluarga mereka. Ada pun Rasul, mereka yang mendapat wahyu dari Allah Ta'ala dan diperintahkan untuk menyampaikan dakwah kepada umatnya ataupun kaumnya. Jadi itu tugas yang telah diberikan ekstra kepada Rasul. Jadi kalau kita menilik daripada segi bahasa, Nabi itu maknanya membawa berita daripada Allah ataupun mendapat berita daripada Allah, itulah wahyu. Rasul tu makna utusan, messenger, utusan. Utusan tu makna dia diperintah untuk menyampaikan apa yang diperintahkan dan disampaikan oleh Allah.
Jadi begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan, Nabi ini mereka dapat wahyu dan mereka tak diutus untuk nak menyampaikan dakwah, jadi itu nama Nabi, dan jumlahnya banyak 124,000, tetapi daripada 124,000 tu termasuklah 313 Rasul. Jadi Rasul tu mendapat wahyu dan diperintahkan untuk berdakwah. Jadi kalau kita kata dengan senang, semua Rasul itu Nabi, tapi tak semua Nabi itu Rasul. Maksudnya, semua Rasul itu mendapat wahyu, jadi mereka pun Nabi. Cuma mereka ada ekstra kerja, iaitu menyampaikan dakwah. Tetapi tak semua Nabi itu Rasul, kerana tak semua Nabi itu yang dapat wahyu, diperintahkan untuk menyampaikan dakwah. Itu bezanya sedikit. Sudah tentulah kita katakan bahawa Rasul ini darjatnya lebih tinggi daripada Nabi, kerana mereka ada tugas untuk menyampaikan dakwah kepada umat manusia. Di antara 313 Rasul itu, kita hanya diwajibkan untuk kita mengenal dan mengetahui yang disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran ada menyebutkan 25 Rasul. Jadi sebagai orang beriman, kita wajib mengenali akan 25 Rasul itu. Maknanya di sini wajib ni, ialah kalaulah sekiranya orang sebut nama Adam, tahu itu Rasulullah. Itu pesuruh Allah dan Rasul. Kalau orang sebut Zulkifli, Zulkifli memang dia adalah salah seorang Rasul. Bila orang sebut namanya Musa, Musa memang dia seorang Rasul. Jadi maknanya kita kenal mereka, walaupun mungkin kita tak hafal lah ya satu persatu. Kalau kita hafal itu yang terlebih baik lagi. Memang ada juga kasidah-kasidah yang mendatangkan nama Nabi-Nabi Rasul supaya mudah kita menghafalkannya. Macam mana kita bacakan nasyidnya sifat 20, wujud, qidam, baqa, itu memudahkan kita. Mudah-mudahan dengan selalu kita dengarkan wujud, qidam, baqa tu, sekarang kita dah hafal dah 20 sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala. Jadi Rasul-Rasul ini seramai kita katakan 313, yang wajib kita ketahui mereka tu ialah seramai 25 Rasul yang disebut oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Namun demikian, Nabi, semua Nabi termasuk Rasul juga dan Nabi adalah merupakan pangkat darjat yang berkekalan dari dunia sampai akhirat. Dunia mereka dapat wahyu dan di akhirat mereka juga seorang Nabi pilihan Allah Ta'ala. Tapi Rasul darjatnya, ya memang mereka adalah lebih tinggi pada Nabi kerana mereka ada ekstra kerja di dunia. Cuma Rasul itu pangkatnya di akhirat, dia tidak adalah kita katakan keistimewaan kerana Rasul itu utusan untuk menyampaikan risalah. Dan mereka punya tugas sudah tidak ada lagi, dah habis dah. Tugas Rasul itu hanya di dunia, tetapi dah tak ada lagi tugas Rasul itu di akhirat. Di akhirat itu hanyalah masanya untuk Allah Ta'ala angkatkan darjat-darjat mereka dengan darjat yang tertinggi, lebih tinggi dari sekalian makhluk yang biasa. Ya, jadi begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan. 25 Rasul tu siapa dia 25 Rasul itu? Kalau kita ingat kembali, iaitu daripada yang pertama, iaitu Nabi Allah Adam AS, Nabi Idris AS, Nabi Nuh AS, Nabi Hud AS, Nabi Saleh, Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Nabi Ishaq, Nabi Ismail, Nabi Yaqub, dah 10. Ya? Kemudian Nabi Yusuf, Nabi Ayub, Nabi Shu'aib, Nabi Harun, Nabi Musa, Nabi Ilyas, Nabi Zulkifli, dan Nabi Daud, Nabi Sulaiman dan Nabi Ilyas, dah 20. Dan kemudian Nabi Yunus dan Nabi Zakaria dan Nabi Yahya dan Nabi Isa dan Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alaihimussalatu wassalam. Semoga Allah merahmati ke semua mereka dengan selawat dan salam ke atas semua junjungan Nabi-Nabi yang tersebut. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jadi itulah dia 25 Rasul Allah. Apabila kita mengatakan Rasul-Rasul Allah, mereka ini adalah merupakan manusia yang terpilih. Jadi dia bukanlah makna ada orang nak menjadi Nabi, nak menjadi Rasul, tak ada. Bukan boleh kita buat-buat. Ya? Mungkin ada juga orang yang mengaku diri sebagai Nabi. Dan itu pun pernah juga berlaku. Tetapi semua itu merupakan pembohong-pembohong. Kerana Nabi dan Rasul itu ialah mereka yang telah ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran. Dan tidak ada lagi Nabi selepas Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kena ingat itu.
Sebagaimana Nabi SAW sebut, la nabiyya ba'di, tidak ada nabi selepas aku. Jadi kalau sekira ada orang sekarang ni mengaku diri sebagai nabi, maka itu adalah pembohong dan pendusta. Dan demikian, habis Ustaz, bagaimana kalau sekiranya Nabi Isa AS nanti dia turun nanti di akhir zaman untuk bunuh Dajjal? Jawapan kita, turunnya Nabi Isa AS bukan sebagai nabi yang baru, tetapi dia memang seorang nabi yang sudah sedia pangkatnya sebelum daripada kelahiran Nabi kita Rasulullah SAW. Cuma apabila dia turun ke dunia, dia bukan membawa satu lagi agama ataupun risalah atau syariat yang baru, tapi dia hanya menuruti dan mengikuti akan syariat yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun daripada segi akidah itu mana tauhid, semua nabi dan rasul itu dakwahnya sama, menyembah kepada Tuhan yang satu yang tidak ada sekutu baginya. Hatta Nabi Isa AS, Nabi Isa yang di mana orang-orang Nasrani, mereka mengatakan Nabi Isa itu anak Tuhan, maha suci Allah daripada anak. Dan mereka mengatakan Nabi Isa itu dia disembah sebab dia Tuhan, one of the three, itulah Trinity, 3 Tuhan menjadi satu. Na'udzubillah min zalik. Maka jawapan kita, itu adalah hanya pengakuan orang Nasrani yang telah dimenyelewengkan oleh sebahagian daripada pendeta-pendeta mereka. Tetapi kita umat yang beriman, kita tetap beriman pada Nabi Isa adalah sebagai hamba Allah dan pesuruh Allah. Dan dia nanti akan datang di akhir zaman untuk membunuh Dajjal. Dan dia juga akan mengikut syariat Nabi SAW. Daripada segi syariat, ada sedikit perbezaan antara satu Nabi dengan satu Nabi pada mengikut keadaan dan masa. Kalau sekiranya kita umat Islam, umat Nabi Sayyidina Muhammad SAW, kita tidak boleh berkahwin dengan adik-beradik kita. Tetapi kalau sekiranya Nabi Adam AS, pada zaman Nabi Adam AS, mana ada lagi manusia yang lain? Tak ada. Maka dengan itu Allah Ta'ala takdirkan bahawa Siti Hawa, isteri Nabi Adam AS, nenek kita yang pertama, dia bila mengandung, dia mengandung kembar. Mengandung kembar. Jadi bila lahir, keluar lelaki satu, perempuan satu. Lelaki satu, perempuan satu. Itulah dia cara yang Allah jadikan untuk anak-anak Nabi Adam AS. Jadi yang kembar ni, adik-beradik kembar ni, abang adik ni, lelaki dan perempuan tak boleh kahwin dia. Tapi dia boleh kahwin dengan kembar yang lain. Walaupun satu mak, satu bapa. Tapi dah memang tak ada orang lain lagi. Jadi itu syariat Nabi Adam AS. Syariat Nabi kita Rasulullah SAW, kalau kita sudah buat dosa, kita bertaubat pada Allah dengan kita minta ampun dan taubat pada Allah. InsyaAllah Tuhan terima. Tetapi kalau umat Nabi Musa AS, kalau mereka sudah buat dosa dan mereka minta ampun pada Allah, maka Allah Ta'ala mengatakan, faqtulu anfusakum, bunuh diri kamu. Macam mana tu? Maknanya syariat Nabi Musa bertaubat pada Allah daripada dosa yang besar itu dengan membunuh diri. Allah. Macam tu sekali, beratnya. Itulah dia tuan-tuan. Itu syariat Nabi Musa AS. Semua Nabi-Nabi ada berbeza-beza syariatnya. Tapi akidah sama. Semua sama, iaitu mempertuhankan Allah yang satu, tidak ada Tuhan yang melainkan Allah, dan menyembah kepada Allah Ta'ala. Ada persegi syariat, mungkin ada yang semayangnya 50 waktu, ada yang semayangnya 20 waktu, ada yang semayangnya 6 waktu. Kita umat Nabi Muhammad SAW semayangnya 5 waktu. Cuma cara semayang tu ada perbezaan alim ulama berpendapat. Ada kebanyakan jamhur majoriti ulama bahawa sembahyang daripada zaman Nabi Adam sampai pada Nabi SAW, solatnya sama. Ada berdiri, ada rokok, ada sujud. Sama. Sebab dalam Al-Quran, Allah SWT sendiri telah perintahkan kepada Siti Maryam, farka'i wasjudi. Atau dalam ayat lain, wasjudi warka'i. Sujudlah kamu dan rokoklah kamu. Jadi, dalam ibadat yang diperintahkan oleh Allah pada Siti Maryam tu, iaitu sebelum Nabi kita, sebelum lahir Nabi Isa AS pun, iaitu ibadatnya dengan ada rokok dan sujud. Maknanya sama juga dia punya caranya, cuma mungkin berbeza dari segi jumlah waktunya dan berapa banyak rakaatnya, Allahu alam. Itu saja. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Jadi para nabi dan rasul ini, mereka ini memegang amanah Allah.
Dan mereka sudah tentunya orang yang telah diberikan dia kebenaran untuk menyampaikan agama dan sangat dipercayai, kerana kalau mereka berbohong, berdusta, makna agama Allah tu tidak kesampaian. Maka dengan sebab itulah di sini kita sebagai orang yang beriman, kita wajib bukan hanya sekadar beriman pada Nabi dan Rasul itu, wajib kita mengetahui akan sifat-sifat mereka. Jadi kita dah sebutkan tadi, pertama kita ingatkan akan nama mereka. Kalau tak ingat nama mereka 100% pun, maka kita bila ditanya nama Nabi atau Rasul yang 25 tu, kita tahu itu memang Rasul. Tapi bagaimana Ustaz kalau kita tak dapat jawab, kalau orang kata apakah Nuh itu Rasul ataupun tidak? Macam mana tu? Saya tak tahulah. Apakah dia jadi kafir? Maka sebahagian ulama atau majoriti ulama kata dia jadi kafir kerana dia sudah tidak mengenal akan Nabi atau Rasul itu. Tapi sebagian ulama kata dia tidak jadi kafir lah. Allahu alam, saya tak tahulah. Idris tu seorang Rasul ke tidak, saya tak tahu. Itu dia tidak jadi kafir. Cuma kalau dia menafikan, Nuh bukan Nabi, bukan Rasul. Kalau dia menolak, itu memang jadi kafir kerana dia sudah mendustakan salah seorang daripada Rasul-Rasul Allah yang Allah sebut di dalam Al-Quran. Tetapi ada juga nama-nama yang disebut dalam Al-Quran yang dia bukan sebagai Nabi dan Rasul ataupun dia Nabi. Seperti kalau kita sebut tentang Nabi Khidir AS. Nabi Khidir ini ada khilaf ulama. Ada kata dia Nabi, ada kata dia tidak Nabi. Tapi yang masyhurnya dia seorang Nabi. Ada apa Zulkarnain. Zulkarnain ini ada juga khilaf. Ada kata Nabi dan tidak. Tapi yang masyhurnya dia bukan seorang Nabi. Tapi ada juga yang mengatakan dia seorang Nabi. Dan demikian pula, iaitu kalau kita katakan yang kita sebut dalam Quran, Uzair. Uzair ini orang Yahudi kata anak Tuhan. Na'udzubillah. Uzair pun ada yang mengatakan dia seorang Nabi. Dan begitu juga Luqmanul Hakim. Luqman Al-Hakim, ulama telah sepakat dia itu adalah seorang salihin, orang yang saleh. Bukan seorang Nabi dan bukan seorang Rasul, tapi orang saleh. Alhamdulillah. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Jadi sebagai kita beriman pada Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul ini, kita wajib mengenal akan sifat-sifat mereka. Kalau sifat Allah yang wajib 20, sifat Allah yang mustahil 20, itu kita sudah tahu. Dan yang harus 1. Tetapi bagi sifat Nabi dan Rasul ini, yang wajib bagi Nabi dan Rasul itu ialah 4. Apa dia? Iaitu yang pertama ialah Siddiq. Siddiq itu maknanya yang benar. Dia tak cakap bohong. Dan yang keduanya amanah. Amanah ni maknanya dia jujur. Menyampaikan apa yang diperintahkan Allah disampaikan. Dia tak ada seleweng-seleweng, dia pusing-pusing, tak ada. Dia cakap terus terang. Dan yang ketiganya ialah tabligh, menyampaikan. Dia tu tak ada simpan sembunyi-sembunyi, tak ada. Dia sampaikan sepenuhnya. Apa yang diperintah Allah, itu dia sampaikan. Jadi kita kata siddiq, amanah, tabligh, dan yang keempat fatanah. Yang keempat ini sebahagian kitab tak sebut, tapi ada sebahagian kitab menyebutkannya. Tapi yang popular ialah 4. Cuma ada sebahagian kitab semua sebut 3. Tapi yang keempat itu ialah iaitu fatanah. Apa tu fatanah? Kebijaksanaan. Sebab Nabi-Nabi dan Rasul ini Allah Ta'ala pilih. Kalau Allah pilih, sudah tentu Allah pilih yang terbaik. Bukan memilih yang bodoh, ataupun yang dungu, ataupun yang bebal. Maha suci Allah. Sudah tentu Allah pilih yang terbaik sekali. Jadi begitulah dia tuan-tuan. 4 sifat yang wajib ada pada seseorang Nabi. Siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Dan lawannya daripada 4 sifat itu namanya mustahil. Mustahil. Senabi-nabi itu ada 4 sifat. Mustahil. Apa tu mustahil? Lawannya yang 4 yang wajib. Jadi kalau wajib pertama siddiq, maka mustahil nabi-nabi itu kazib. Kazib itu bohong, pendusta, membuat cerita-cerita sendiri dia, bukan pada wahyu Allah. Dan kalau kita kata sifat nabi yang kedua yang wajib itu ialah amanah, maka mustahil nabi-nabi itu khianat, iaitu tak jujur dia, tak menyampaikan agama dengan apa yang diperintah Allah. Dan kalau kita kata nabi-nabi dan rasul itu bersifat iaitu tabligh, menyampaikan,
Maka mustahil Nabi-Nabi itu kitman. Kitman tu apa? Menyembunyikan. Mustahil dia sembunyikan agama. Dia tak sampaikan keseluruhannya. Dan begitulah juga daripada sifat Nabi-Nabi itu, iaitu fatanah, kebijaksanaan. Mustahil Nabi-Nabi itu orang yang bodoh, yang dungu, yang bebal. Mustahil. Jadi begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Dalam kita mengatakan kebenaran para Nabi-Nabi dan Rasul. Dan terlebih-lebih lagi Nabi kita Rasulullah SAW yang kita menjadi umatnya. Jadi kita percaya segala apa yang diucapkan Nabi kita SAW adalah benar. Walaupun itu ucapan dia, ustaz dia manusia ustaz. Mungkin dia silap, mungkin dia lupa, mungkin ya kita kata itu mungkin. Tetapi bagi kita orang beriman, Nabi-Nabi itu, Nabi kita khususnya tidak akan berdusta. Dia akan cakap yang benar. Itulah dia Allah Ta'ala berfirman, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Nabi-Nabi itu ataupun Nabi kita Rasulullah SAW, ma yantiqu 'anil hawa, tidak berbicara dengan hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha, melainkan adalah bicara dia itu daripada wahyu yang diwahyukan Allah kepada Nabi kita. Nah, itulah dia tuan-tuan. Jadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bila dia bersabda sesuatu perkara, maka kita wajib beriman dengan dia. Tak boleh kita merasa was-was atau ragu-ragu. Cuma itu daripada segi riwayat itu dhaif ataupun sahih, itu di sisi bagian para ulama-ulama hadis. Tetapi secara kesimpulannya kita beriman kepada apa yang disampaikan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi kita ini orang yang amanah. Amanah tu jujur. Dan jujur Nabi SAW ni tak ada nak sembunyi-sembunyi, tak ada seleweng-seleweng. Bahkan jujur Nabi ini sampai diakui oleh orang-orang Mekah yang tak beriman kepada Nabi kita. Orang-orang Mekah, mereka ini walaupun kebanyakan mereka tak beriman pada Nabi kita, tetapi mereka tahu Muhammad ini orang yang jujur. Sebab itulah gelaran Nabi kita SAW sebelum diangkat sebagai seorang Nabi dan Rasul, digelarkan Al-Amin. Al-Amin itu apa? Yang jujur, orang yang jujur. Kejujuran Nabi SAW sehingga menjadikan orang Mekah percaya kepada baginda, meletakkan semua kemihak milik mereka yang berharga di sisi Nabi SAW. Ibarat macam bank, tempat simpanan. Masya Allah. Jadi orang-orang Mekah ni kalau dia ada harta-harta yang berharga, dia letakkan dengan Nabi ya Muhammad, kau jagakanlah, kau perhatikanlah. Mereka percaya Nabi tidak akan khianat. Kenapa? Sebab mereka tak pernah sewalau sekali pun mengalami baginda Nabi berkata bohong. Sekali pun tak pernah. Subhanallah. Itulah jujurnya Nabi kita Rasulullah SAW. Sampailah baginda pun diangkat menjadi seorang Nabi dan Rasul. Itu semua sebagai persediaan Allah Ta'ala untuk baginda Nabi SAW sebagai untuk jadi seorang Nabi dan Rasul. Dan memanglah Nabi kita ni sudah pun orang kata disiapkan oleh Allah. Daripada azali lagi. Daripada sebelum jadi langit, bulan dan bintang pun. Sudah disiapkan dia untuk dijadikan sebagai Nabi dan Rasul. Sebab apabila Nabi Allah Adam AS, di mana baginda Nabi Adam AS yang telah dikeluarkan dari syurga dengan makan buah khuldi. Dan apabila dia turun ke dunia, dia bertaubat pada Allah. Dan dia pun berdoa dengan, ya Allah terimalah taubatku dengan berkat Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala tanya kepada Adam, ya Adam, dari mana kau tahu nama Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini? Maka Nabi Adam menjawab, ya Allah, di saat kau tiupkan roh dalam jasadku, aku lihat di setiap tiang-tiang arash, setiap pintu-pintu syurga, setiap daun-daun pokok yang di dalam syurga, semuanya tertulis La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan aku yakin tidak ada nama yang diletakkan sebelah namamu ya Allah, melainkan adalah dia seorang kekasih engkau ya Allah. Maka Allah Ta'ala jawab, benar wahai Adam, kerana dialah aku jadikan kau, kerana dialah aku jadikan alam semesta ini. Subhanallah tuan-tuan. Itulah dia kebesarannya, darjatnya bagi Nabi kita Rasulullah SAW. Dan Allah Ta'ala telah ciptakan Nabi kita SAW dalam bentuk nur sebelum Allah jadikan Nabi Adam AS.
Sebelum Allah jadikan langit dan bulan dan bintang ini, Allah sudah ciptakan nur Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu memang dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, di mana beliau bertanya kepada Nabi kita, "Ya Rasulullah, apakah perkara yang pertama yang dicipta oleh Allah Ta'ala sebelum dijadikan segala langit dan bulan dan bintang sebagainya?" Maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Jabir, sesungguhnya Allah Ta'ala telah menjadikan nur Nabimu sebelum Allah jadikan segala ciptaan-ciptaan yang lain." Jadi begitulah dia tuan-tuan ya. Itulah dia daripada pegangan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahawa Nabi kita Rasulullah SAW sudah dicipta oleh Allah tapi dalam bentuk nur, dan itulah ciptaan yang pertama. Dan kemudian apabila lah mengandungnya ibunya iaitu Sayyidatina Aminah binti Wahab, maka lahirlah Nabi, dan di mana roh tu dia tiupkan daripada nur itu ke dalam jasad bayi Nabi yang di dalam kandungan ibunya Sayyidatina Aminah binti Wahab radhiyallahu anha. Ya tuan-tuan dan